Okey, boleh kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Alright, Ajar Nurah dulu Ya, Ustazah. Saya baca ya, Ustazah. Boleh kejap. Muka surat berapa kita sambung? 92, Ustazah. 92 ya? Okey. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu liyajma'annakum ila La yajma'annakum. ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ulang balik saya. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم
ويلقوا إليكم السلام ويكفوا ويكف ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم yeah. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم Yeah. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Okay, Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Haja. Okay, Haja Tumira silakan. Nak keluar terus Haja Nuria? Kejap-kejap lagi Okay, silakan. Okey, Sada. Okay, silakan. Terima kasih, Sada. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu Ya. la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ya. Wa man asdaqu minallahi hadithan. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Boleh tak ambil balik dekat wallahu? Tebalkan. Wallahu arkasahum. Wallahu arkasahum. Betul. Wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Fatakununa Tak payah ulang. Fala tattakhiduna. tattakhidhu min fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Ya. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum Ayyuqatilu. Dengung sikit. hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Ya. Fa in i'tadalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikum assalam. Ya. وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
satajiduna akharina yuridu Satajiduna akhari. Dua harakat. satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum Ya. ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Ya. Terus. Boleh? Wa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum Lagi sekali. wa in lam ya'tazilukum Betul. wa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum salam Ya. wa yulqu ilaikum salam wa yaqufu. Ya. Kan ada ni. Tak. Wa yulqu ilaikum salam wa yaqufu aydiyahum wa khuzuhum wa qtuluhum. Ya. Ambil balik. Fakhudhu boleh juga. Wa khuzuhum wa qtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ya. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan. Okey. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Jatuh Mira. Okey. Sama-sama. Okey, Cik Jah, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Ya. أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء Ya. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله Ya. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم Ya. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق Ya. وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم Ya. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام Ya. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Ya. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Ya. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم Dia punya kha tu kan masuk sikit lagi. Fakhuzuhum. فخذوهم Fakhuzuhum. فخذوهم Dia tak panjang. Khu tak panjang. Fakhuzu. فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم Ya. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Alaihim sulna. Dia jangan su. Jangan tebal sin dengan lam tu. Alaihim sultanam. sul Ya. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ustazah. Terima kasih Cik Jah. Okey, Cik Lima silakan. Okey, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو Ya. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Ya. ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Ya. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Allah. Tu pendek sangat, panjangkan sikit lagi. Ya. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Ya. Tu yang dia tak boleh dia terkejut. Iya, Fatakununa sawa'a. Tu jangan jangan menjadi dua a harakat. ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Bukan maksud saya tu bunyikan tapi jangan satu harakat. Jadikan macam dua harakat. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Tu dua harakat Cik Limah, cuba sebut lagi sekali. Saya satu ya. Sawa. Saya pendek ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Tu dia. Falam
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. Ya. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. Ya. Teruskan. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Ya. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق Ya. بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوا. Itu naik sikit dengung. بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم. Ya. أو أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. Ya. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. Ya. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. Boleh. أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا. Lagi sekali. أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. Ya. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم Ya. فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Allah. Tak masuk. Lagi sekali. Ulang balik. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Jadi tertarik nafas lebih. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Lagu apa tu Cik Limah? Entah, bukan Jelhaka. Apa dia Ustazah? Saja tanya. Nahawan ya? Bukan Hmm. Nahawan, apa dia Ustazah? Hmm. Tak tahu pula. Tahu Apa apa tu tu? Ustazah? Lupa lah. Bawa dah betul dah. Kena tahu nama dia Cik Limah. Itulah saya tak tahu lah Ustazah, lemah. Ijaz. Oh, alamak, Ijaz. Ya Allah. Ya ke? Saya ni lemah bahagian
Nama dia tu. Maaflah saya. Okey, tak apa. Okey, Cik Limah, terima kasih. Sama. Okey, Kak Sum, silakan. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Awkasahum. Dengar dulu. والله أركسهم بما كسبوا Ya. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Ya. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق Ya. وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Ya. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم Ya. واقتلوهم Tebal sikit dekat qaf. Wa qatuluhum. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم
مبينا Alhamdulillah. صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Kak Som. Terima kasih. Okey, Datin Cik Som silakan. Unmute dulu. Kan tak dengar kan? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا. Satu hi, satu ha. ومن أصدق من الله حديثا Ya. وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم والله أركسهم بما كسبوا ya. أتريدون أن Tahdu. أتريدون أن تحدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم إلى قوم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق dengung وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما panjang tu terpanjang tu ilaikumussalam fama وألقوا tebalkan وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها
فإن لم Tak dengung. فإن Fa'illam. فإن لم Tak dengung, tak dengung. Kak فإن fa'in. لم Tak dengung, tak boleh dengung. Oh, ada Fa'illam, tak tu. fa'illam. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام Ya, boleh terus. ويلقوا إليكم السلام Salama wa yakuf. Tak panjang. ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم Ya, واقتلوهم حيث ثقفتموهم ya. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا Jaga sul. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا Oh, dia macam tebal. مبينا. Bunyi Kat mana? sul, macam sul. Sul- Lam jangan tebal. Sul. Sul. Sulta. Dekat lam tu jangan moncong. Sin tu je yang moncong. Sul. Sulta. Jangan sul. Sulta. Sul. Sul. Bagi Sulta. ringan. Lam. Sulta. Sultana. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Ya. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey. Alright. Silakan Datin Rozifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu La yajma'an. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Ya. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم
Ya. أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم. Panjang. ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم Ya. فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Okey. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Datin Rozifah. Okey, Kak Ramlah silakan. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Satu ha kan? ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. Okay. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Yeah. أتريدون أن تهدوا من أضل الله Yeah. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. Yeah. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. Yeah. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق Yeah. وبينهم
ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم Ya. حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Dekat lam tu juga Kak Ramlah. Sul, jangan mengulum sul tu. Sul. Sul. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ramlah. Sadaqallahul azim. Okey, Kak Rozi silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Lagi sekali Kak Rozi yang last tu. Sul. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Kejap Kak Rozi, lagi sekali boleh? Lagi sekali. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Dia macam penuh kan, macam penuh dekat lam tu. Dia kena patah balik. Sul. Ringan kan? Sul. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Tu lagi jelas bunyi lam. Tadi makhraj lam tak kena Dia macam terikut pada sin baris depan tu. Tu yang dia jadi sul. Ramai juga yang baca sul tu macam tak jelas lam tu. Sul kan. Sul. Lam tu dia tak ada kena mengena dengan baris depan. Lam tu cuba kalau kita baca, adakah kita baca la ataupun kita baca la? La kan, kita tak baca la. Jadi kalau kita baca sul bermakna la. Lam tu dia tak boleh tebal kecuali pada kalimah Allah. Itu pun dia ada syarat tertentu yang kita kena buat untuk tebal tu kan. Kalau dia baris bawah dia jadi nipis juga. Okay. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kak Rozi. Alhamdulillah. Okey, kita habis kat muka surat 92. Saya tak record hari ni. Okey, cuti. Kita cuti. Okey, nak tanya, kita punya kelas petang tak ada kan? Kira hari ni kita punya kelas akhir kan? Kelas last. Ya. Okey, saya nak share sikit. Maknanya kita bulan puasa berehat lah ya? Berehat Berehat. Kalau tak berehat. terpulang kepada tu majoriti tapi kita dah putuskan kita punya program cuti sebab kita dah tadarus pagi sampai ke tengah hari kan. Ya, penat. Okey. Kita ambil pencerahan sikit lah berkenaan dengan persediaan kita nak tadarus. Saya ambil satu tajuk untuk petang ni dalam setengah jam ni nak share berkenaan dengan bacaan dan hukum sujud tilawah. Nanti kita akan jumpa bermacam-macam ayat kan, ada 14 yang masyhur tu. Jadi saya nak share sikit lah petang ni macam mana cara kita nak mengendalikan. Sekarang ni kita punya program program tadarus semuanya berada di rumah Okay, dalam kumpulan. Jadi kita tak boleh nak meninggalkan kumpulan tengah-tengah baca tiba-tiba sujud. Tengok hilang aja kat depan kamera tu, tak ada orang. Kau orang mencari pula kan. Jadi atas kekangan-kekangan tertentu itulah jadi saya bagi pencerahan sikit gini untuk berkenaan dengan hukum sujud tilawah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
nak ceritakan, nampak tak muka saya? Nampak kan? Boleh? Kita tengok ini. Halal. Ada bujang ni. Okey, sujud yang mana kita tahu sujud tilawah ini adalah sujud yang kita lakukan dengan sebab kita baca Quran ataupun kita mendengar bacaan Quran tu. Bila kita mendengar, maknanya kita menyemak lah. Dalam keadaan mendengar dan menyemak pun kita boleh sujud juga sebenarnya. Okey, jadi sepakat daripada ulama ni dikata sujud tilawah tu memadai dengan kita sujud sekali je. Jangan kita sujud 2 kali macam kita sujud dalam solat kan. Dah lepas sujud nanti kita duduk antara 2 sujud baca pula kan. Tak ada, dia sekali saja. Okey, kemudian nak tahu hukum sujud ada orang panggil sujud sajadah kan. Ada yang sebut sujud tilawah kan. Semua boleh. Jadi hukum kita sujud tilawah ni sebenarnya sunat muakkad. Jadi memang kita tahu sunat muakkad ni dituntut kan. Jadi bila bukan ada keperluan, bila mudah perkara tu kita nak lakukan, nak dapatkan pahala sujud, pahala sunat muakkad tadi, maka kita buatlah dalam keadaan yang mudahlah dan yang tidak menyukarkan. Sebab dia ada sebut dalam hadis, dia kata macam apabila anak Adam, iaitu manusia kita ni, baca ayat sejadah, lepas tu dia pun sujud, makanya dia tersingkirlah syaitan masa kita bersujud tu. Ada hadis tu. Sambil dia kata celakalah aku, dia diperintahkan sujud lalu dia pun sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku diperintahkan sujud tetapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Kan memang syaitan tu dia tak nak kan sujud pada Adam kan masa tu kan, diperintahkan oleh Allah tapi dia tak nak. Kan itu dia punya dia punya hadis lah berkenaan dengan hukum sujud ni. Okey, kemudian ada setengah ulama ni dia jelaskan juga bahawa syarat-syarat yang kita perlu tahu. Syarat-syarat yang kita perlu tahu masa kita nak sujud tilawah ni ada beberapa perkara. Yang pertama yang kita nak kena tahu, semestinya kita kena suci lah. Suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Lepas tu kita kena suci juga daripada najis. Maknanya najis yang tidak dimaafkan dalam badan, luar badan ni lah, sama ada pakaian, tempat sujud. Jadi itu penting. Kemudian ada juga janganlah Yusof. Ada juga pendapat yang kata tak perlu suci daripada hadas. Sebabnya sujud tilawah ni dia bukan daripada solat kan. Sebab dia adalah satu ibadah yang berdiri dengan sendiri. Ada juga pendapat tapi sebaiknya kita menjagalah, maknanya suci daripada hadas kecil dan besar tadi. Itu ada juga yang berpendapat lah kan. Jadi kita pegang mana yang terbaik kan. Lepas tu yang kedua, tutup aurat tu biasa. Dah tahu dah semua kan. Takkan kita nak sujud beropong pula kepala kan. Maknanya tutup aurat, sama ada aurat lelaki dengan perempuan kita dah tahulah, antara pusat dengan lutut. Lepas tu perempuan macam biasalah keseluruhan anggota badan kecuali muka dengan 2 tapak tangan. Itu yang basic lah. Kemudian yang ketiga ni nak tahu sama ada menghadap kiblat ke tidak kan. Okey, kebiasaannya kita buat menghadap kiblat ke tak? Biasa okey, kena hadap kiblat. Okey, itu bukan kewajipan lah. Maknanya lebih baik dituntut untuk kita baca Quran. Bila dah baca Quran, kita sebab itu kita dituntut baca Quran menghadap kiblat. Sebabnya bila ada jumpa sujud-sujud tilawah ni, ayat sujud tilawah, kita terus sujud. Itu lagi memudahkan. Jadi sebenarnya memang kita kena menghadap kiblat. Jadi kita tahulah menghadap ke Baitullahil Haram tu lah kan. Di Mekah Al-Mukarramah tu. Jadi sebab dia ada pendapat juga, ada pendapat yang kata tak perlu ataupun maknanya dia tak wajib menghadap kiblat. Sebenarnya dia tak wajib menghadap kiblat, tapi yang lebih utama ataupun dia sebut orang Arab sebut lebih aula, afdal. Kalau dapat betul, aula ataupun afdal, kalau dapat kita buat sebaik-baik urusan tu, amalan kita mesti menghadap kiblat. Amalan-amalan ibadah lah, solat kita apa semua, wajah kita semua menghadap kiblat. Itu bila kita dah ngaji menghadap kiblat, terus sujud sahaja menghadap kiblat, tak payah nak cari-cari tempat lagi dah kan. Itu antara 3 perkara lah yang saya boleh kata syarat-syarat untuk kita sujud tilawah tadi. Lepas tu apa lagi saya nak share? Cara ataupun kaedah. Cara ataupun kaedah untuk kita lakukan sujud tilawah ni. Sama ada kita dalam solat ataupun kita luar solat kan. Kalau kita nak cuba untuk sendiri, untuk biasakan dalam solat,
Mungkin kadang kan sekarang ni dah jadi satu trend orang nak solat dan dia nak khatam Quran dalam solat kan. Jadi kalau dia terjumpa jumpa ayat-ayat yang ada sujud tilawah, dia boleh buat. Maknanya kalau dalam solat tu macam biasa, sunatlah untuk kita mengangkat takbir semasa kita nak turun. Daripada kita berdiri, daripada kita kiam ni, kita angkat takbir Allahu Akbar dan terus kita sujud kan. Lepas tu masa kita nak lepas kita dah baca ayat dalam sujud tu, terus duduklah, duduk dan terus kita jangan Yusuf, kita duduk dan terus kita bagi salam macam biasa kan. Itu kalau dalam solat. Kalau luar solat apa pula terbalik. Dalam solat tak ada bagi salam. Saya dah hilang fokus. Yusuf ni kacau je. Itu tadi kalau dalam solat, dalam solat kita dah sujud, kita bangun balik. Kita bangun balik dan kita terus lakukan kita punya solat, sambung. Tanpa ada duduk istirahat, tak ada berehat. Dah sujud terus bangun. Nasib baik kalau dia kata salah. Kak Rozi pun tak sangka Kak Rozi on mic ni. Tak apa. Kadang-kadang kita bercakap ni hilang fokus. Lepas tu janganlah Yusuf. Dah. Okey. Kemudian luar solat pun dah tahu dah. Kita macam mana pun yang pertama sekali mestilah ada niat kan. Lepas tu takbir pun kena ada juga luar solat. Macam kita takbiratul ihram tu macam biasa. Lepas tu kita angkat dua tangan kita. Kemudian kita sujud. Lepas sujud tu baru kita duduk bagi salam. Ni nak cakap dalam luar solat tadi. Okey, jangan salah. Ini kalau kita baca dalam keadaan kita luar solat. Dan ada juga sebenarnya pendapat yang kata tak perlu takbir. Dia terus je sujud. Pun ada juga ada pendapat. Ada juga pendapat yang kata tak perlu bagi salam. Ada juga. Tapi kita dah, kebiasaan kita memang kita angkat takbir, kita dah sujud, kita bagi salam. Jadi nampak dia punya ketertiban dia. Tertib susunan dia kan. Angkat tangan, takbir, baca dalam sujud, lepas tu kita salam. Okey, itu dari sudut cara-cara lah ataupun kaedah kita nak lakukan sujud tilawah. Nanti saya cerita pula kalau dia tak boleh nak sujud kan. Lepas tu apa lagi? Ada selisih pendapat ulama juga berkaitan dengan bacaan ketika kita sujud. Ni ada jugalah yang macam-macam jenis lafaz sebenarnya. Tapi kita ambil satu lafaz yang memang masyhur, yang diguna pakai, yang terpilih di sisi ulama. Jadi yang selalu kalau dalam Quran tu kan dia ada selitkan kertas tu kan, penanda Quran tu dia ada tulis kat situ, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Kalau kita hafal lah. Kalau yang tu panjang kan? Panjang. Ada yang pendek juga. Ada juga. Okey. Jadi yang itu cantiklah makna dia. Kalau kita tahu tu, kita nak hafal mesti kita rasa macam kita seronok nak baca selalu. Sujudlah mukaku kepada Tuhan yang telah menciptakan dan juga telah mencipta pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan Allah, maka maha barakah Allah sebaik-baik pencipta. Jadi kita puji-pujian kepada Allah jugalah sebenarnya ayat tu tadi. Sekejap letak ni ayah. Tu. Okey dah. Hilang fokus sekejap. Itu kalau apa tadi Kak Rozi cakap tadi panjang. Kalau tak mampu nak hafal kan, tak payah ambil yang itu. Boleh juga ayat-ayat lain. Ada lagi tak ayat yang pendek-pendek? Banyak kan? Dia ada catatan-catatan tu. Kalau kuliah-kuliah mesti dia akan cerita pasal ni kan. Okey. Itu salah satulah. Ataupun kalau tak dapat kita lakukan sujud atas sebab mengejar kat belakang. Okey, kalau kita tak boleh nak sujud atas sebab-sebab tertentu lah. Contoh kita tak ada wuduk kan. Tak ada wuduk. Lepas tu kita baca Quran dalam keadaan dalam kenderaan. Kita bergerak bukan dalam satu tempat kan. Jadi kita sunat sebenarnya digantikan dengan bacaan tasbih. Subhanallah, macam biasa itulah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama jugalah ayat puji-pujian. Maha suci Allah. Lepas tu segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melain Allah. Kemudian apa lagi? Allah Maha besar, tak ada kekuasaan serta tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Semua adalah ayat puji-pujian tasbih tu. Jadi kita boleh pilih. Okey.
Apa lagi yang saya boleh share berkenaan dengan ayat sajadah ni? Okey, dia sebenarnya dalam Quran yang masyhurnya ayat sajadah ni ada 14. Ada 14. Dia tak termasuk yang surah Sad tu. Dia tak termasuk surah Sad yang ayat 24 tu. Kita boleh semak lah tengok kot surah Sad ayat 24 ni. Sebab apa? Sebab yang surah Sad ni dia dikira sebagai sujud syukur. Ni ada pendapat jugalah ni. Ada tak? Pernah tak dengar yang tu? Dengar. Ada Ada kan? Cik Lima? Ada. Surah Sad ni dia Sujud syukur tidak, ya. dia tak dikira sebab dia adalah sujud syukur. Sekejap, saya pun tak ingat sebenarnya ni. Sebenarnya saya ni duk share ni sebenarnya sebab saya nak ingatkan juga apa yang saya belajar ni yang sebenarnya. Kalau tak memang langsung tak ingat muka surat berapa. Yalah, ya. kita jadi macam blank lah bila ni kita lupa. Ada tak siapa-siapa dengar yang surah Sad ni adalah ayat sujud syukur? Muka surat berapa ya? Saya tak jumpa. Okey. Ada. Muka surat 453 ayat 24. 453. Ayat 24 tu nampak tak ada garisan? Kita kan selalu kalau nampak ada garisan, kita akan kata itu sujud tilawah kan? Ataupun sujud sejadah kan? Muka surat berapa tadi? 454. Saya tengok. 454 ayat 53. Betul tak? 24. Ada garis kan? Ya. Itu. Mana ayat Khara. 24 ni? Khara. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ayat 24 ni. Dan Daud menyangka, betul ke ni? Dan Daud menyangka bahawa kami mengujinya, maka baginda memohon pengampunan kepada Tuhannya lalu sujud dan bertaubat. Ini adalah sujud syukur. Yang ni tak termasuk. Tapi itulah, betul lah. Kalau ikutkan dalam buku tajwid. Ustazah kata tu surah apa Ustazah? Surah Sad. Betul. Nanti cuba tengok balik. Kot lah ada Muka surat, nota-nota muka tertentu. surat. Kot ada dengan ceramah-ceramah ustaz-ustazah Ayat ke kan. 24. Itu termasuk dalam sebab dia dikira sujud syukur. Tapi saya tak pastilah kalau sujud syukur ni dia nak sujud juga ke? Sujud jugalah kan? Sujud syukur. Sujud jugalah. Indana. Betul sebab dia ada tanda ni kan. Okey. Dia tunjuk aja tanda masjid tu. Ya betul. Sempat Kak Rozi catat. Untuk share. Boleh betul kan Ustaz? Betul dah ni. Cantik dah ni. So Kak Rozi minta. Boleh dah tu. Ni peringatan bersama lah kan. Kita nanti kan nak bertadarus ni kan. Macam-macam kita jumpa. Macam-macam hukum. Ada pendapat juga ni tersilap. Yang mana? Pendapat apa tu? Ni sebenarnya ada pendapat tak perlu suci tu Kak Rozi dah tulis kat atas tu. Tapi sebaiknya memang suci daripada hadas tu lah. Kita kan? balik. Boleh je. Okey, lepas tu dapat tak senarai? Ada tak pernah dapat senarai untuk ayat-ayat sujud sajadah ni yang 14? 14. Ada? Ada. Tak pernah ada nota? Okey. Kalau tak ada catat sikitlah. Saya bagi je nama surah dengan ayat dia. Boleh. Okey, kalau laju minta tolong lahan sikit. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 206. Surah Al-A'raf ayat 206. So nanti boleh semaklah masa kita tadarus. Lepas tu yang kedua surah Ar-Ra'du ayat 15. Dia kalau cari kat Quran lambat sikit kita tulis je dulu kan. Lepas tu nanti kita semak. Ayat berapa Ustazah? Surah Ar-Ra'du ayat 15. 15. Kemudian yang ketiga surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu ayat yang ke-49 dengan 50 tu. Habiskan sampai situ. Dia sebab kenapa dua ayat? Sebab ayat 49 tu dia ada garisan yang walillahi yasjudu. Lepas tu ayat 50 tu nanti baru ada lambang masjid tu. Maknanya kita kena habiskan dulu ayat tu baru kita sujud. Gitu. Lepas tu Sudah tanya boleh? Boleh. Kalau kita sujud, kalau kita duduk atas kursi, kita nak sujud ke mana? Duduk atas kursi, macam mana cara kita sujud?
Tak, kalau macam kita solat, kita sujud macam mana? Ada setengah orang yang dia tak sujud, dia buat syarat juga. Buat syarat macam itulah, semampu dia. Boleh. Boleh macam Boleh. boleh. Maksudnya Datin Cik kalau solat, duduk kat kursi tu, sujud memang sujud kat bawah ke tak kan? Taklah, tu nak tanya. Kalau nak tak, confirm sama betul. jugalah. Maknanya sujud kita untuk sujud tilawah sama seperti mana kita sujud waktu kita solat. Kadang kita tadarus kan kita jumpa ayat ni kan. Mm-mm. Jadi kan dia kata kena sujud kan. Mm-mm. Tapi selalu saya sujud macam tu je lah. Boleh. Boleh? Boleh. Tu nak confirm betul-betul tu. Kalau Kadang tak, kalau kita tak larat lah. Kalau larat kita kena sujud betul-betul. Kena turun bawah lah. Turun bawah. Turun bawah kursi. Jangan bawah Masa kursi. kita- Tersangkut lah. Maksud saya, masa kita tengah tadarus, macam contoh kat Kalau masjid tengah kan. tadarus tu tengok pada kesesuaian. Mungkin kita dalam satu bulatan, dalam satu halaqah, kita keluarlah sikit daripada bulatan ke tepi baru kita sujud. Jangan sujud kat depan orang dalam bulatan. Yalah, sujud ke mana kalau kita sujud di bawah lah. Sujud di bawah lah, di lantai tu lah. Lepas tu baru kita bangun balik, duduk kat kursi, sambung balik tadarus. Macam tu. Oh. Ah. Itu saya nak confirm itu sebenarnya. Yang Tapi cantik dulu je kan? kemungkinan saya itu tapi tak tertanya. Tak apa. Sebab tu hari ni kita bagi Kalau di pencerahan. atas kursi tu, takkan kita nak sujud ke bawah kan? Pasal tempat tu tempat bijak. Kan? Yelah betul lah. Betul lah. Sebab tu tadi saya kata kita alihkan sikit kerusi tadi tu daripada tempat yang kita duduk tu. Cari tempat yang sesuai. Sebab tu tadi dia dah sebut, kalau orang tu dia tak boleh lakukan sujud tadi atas sebab-sebab macam tadi, kat kenderaan ke, tak ada wuduk ke, ataupun kita dalam keadaan bertadarus, tempat tu tak sesuai untuk kita sujud. Jadi kita baca sahaja dengan tasbih tadi, sunat baca tasbih. Tapi kalau kat sebelah tepi daripada kawasan kita bertadarus tu ada tempat, ada ruang, contoh macam dalam dewan dekat masjid USJ tu kan. Dalam dewan tu, katalah kita dalam bulatan. Kita alih sikit kerusi, kita sujud sekejap kat belah tepi tu menghadap kiblat. Lepas tu kita masuk balik dalam kumpulan tu. Kalau Gitu. pasal simit kat luar tu kan dia pakai ni kan, pakai apa? Dia tak ada kapet Tak dah. ada kapet. Kita lah sendiri kalau ada kita punya kain sajadah kita kan. letak Tapi sekejap. masa Ustaz Fazrul yang mengaji pagi dengan Rozi ke Paru. dia tu memang suruh kita sujud dekat atas lantai. Oh ya. Kalau jumpa dia ayat tu dia sebut, dia bukan ajar tengaji tapi dia mengajar kita surah 4 tu kan. 114 tu disebut pasal surah sejadah. Bila dia ada nak bagi tafsir satu tu, itu semua kena Sujud je. sujud. Sujud je lah. Sujud je lah. Dia pun bangun sujud. Sebenarnya yelah, cumanya macam kita nak menjaga lebih kepada kebersihan tu, kalau ada kain-kain alas kita tu, alas sekejap sujud terus kan. Tapi sebenarnya memang digalakkan mana-mana tempat kita yang rasa sesuai dan bersih tanpa ada najis yang diragui, sujud je lah. Tak ada masalah pun sebenarnya. Yalah, kalau dewan tu kan kita Kesan-kesan bijak tu. Lagi bagus lah kalau ada kain sejadah ataupun kan sekarang kita ke mana-mana kena bawa sejadah. Dewan Ghazali tu kan. Mana kita tolak kursi, kita sujud situ. Sujud je lah. Itulah kalau ada lapik buku pun orang lapik buku. Sebaiknya kain lah. Kita bawa kain sejadah ke mana-mana. Pasal selama ni kalau sujud tu dia tak baca, dia tunduk macam tu je. Pasal duduk atas kursi Tunduk tu saya tak pasti pula sebab itu tak sampai syarat sujud tu. Itu pasal kita tengok dia pun semua buat macam tu. Jadi Selalu kalau kita bertadarus lah yang dulu-dulu lah. Kita cuma Boleh baca ke? dia punya apa? Sebab setahu saya, okey, kalau baca saja, tak payah kita buat syarat tu. Itu kalau syarat untuk sujud untuk orang yang memang dia tak sihat untuk sujud kan kita letak kursi sujud macam tu tak apa. Ni kalau kata memang tak boleh dan dia punya tempat tak sesuai untuk sujud kan, tak payah sujud, baca saja. Tu saya nak confirmkan tu macam contoh kan selalu tadarus kat Dewan Ahmad Ghazali tu kan. Jadi kita nak tunjuk tu tempat tu orang bijak-bijak kan. Faham? Kalau itu saya kata kalau tak yakin kebersihan, alas. Okay. Alright. Muka surat pula nombor 3 tadi Sebenarnya 14 kan 15. Kita ada 15 surah kan. Sebenarnya 15 tadi tu yang saya kata tapi tadi. yang ada Sad yang dikira surah Sad tadi tu yang dikira sujud syukur tu. Tu yang ada yang kata 14, ada yang kata 15 tu. Okey, tak apa, itu tak ada masalah. 1, 2, 3 tadi kan? Yang keempat surah Al-Isra daripada ayat 107 hingga 109. Permulaan garisan yang sujada tu pada ayat 107.
Dia sampai ayat 109 baru ada tanda macam apa nama tu? Masjid tu. Kubah masjid tu kan, sampai situ. 107 hingga 109. Lepas tu yang kelima surah Maryam ayat 58. Surah Maryam ayat 58. Yang keenam surah Al-Hajj. Maryam 108 58. Ayat 58. Kalau kita punya Quran yang baru-baru ni ada ni kat permulaan Quran. Ada. Dia tandakan sajalah kat situ. Bukan tanda, dia sebut ni. Lagi bagus. Dia apa tepi tu kan? Kat tepi tu dia surah Maryam ayat 58 tadi, bukan 108 ni Datin Cik. 58. Okay. Lepas tu surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 18. Haji. Surah Al-Hajj ayat 18. Lepas tu surah Al-Hajj ada lagi satu ayat 77. Maknanya jadi dua tempat lah surah Al-Hajj. Ayat 18 dengan ayat 77. Dah. Lepas tu surah Al-Furqan ayat 60. Okay, saya tak pula nak tadarus. Saya pula over. Ayat 60. Surah An-Namlu. Tadi An-Nahlu, ni An-Namlu. Okey, An-Namlu ayat 25 dan 26. 25 hingga 26. Lepas tu surah As-Sajadah ayat 15. Ni biasa dah kan surah As-Sajadah ni. Ayat 15. Lepas tu surah Fussilat. Fussilat ayat 37 hingga 38. Fussilat ayat 37 hingga 38. Internet tak boleh masuk. Ya betul Cik Lima. Internet mana tu Cik Lima? Okey tu. Cik Lima ada tu. Okey, surah Fussilat ayat 37 38. Masuk sekali tak boleh. Lepas tu surah An-Najmu. Surah Bintang. Surah An-Najmu ayat 62. Najmi, An-Najmu pun boleh, An-Najmi pun boleh. Ayat 62. Lepas tu 62. Saya tak dapat nak nyalinnya. Tapi Ustazah cakap ada dalam kita punya ni kan. Tak apa, nanti Cik Lima tengok tengok balik recording. Nanti Kak Rozi hantar macam biasa. Okey. Okey, lepas tu surah Al-Insyiqaq. Ayat 21. Lepas tu surah Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Al-Alaq. Ya. Ayat 9 boleh. Ayat akhir sekali surah Al-Alaq. Boleh. Habis. Cukup 14. Termasuk surah Sad tadi tu lah. Cuma dia tak kata sujud tilawah sebab dia termasuk sujud. Tu pasal dengan Al-Hajj dia ada dua kan? Sujud. Surah Sad tadi tu. Surah Sad tu sujud syukur. Syukur beza dengan tilawah tu macam mana Ustazah? Itulah. Kalau ikutkan sujud syukur ni pun dia sujud juga sebenarnya. Nanti saya tengok balik. Saya dalam sujud tu macam apa ya? Saya perlu lupa. Dia ada ayat tertentu juga tu. Nanti saya tengok balik. Tapi boleh sujud juga tu ayat tu. Boleh sujud juga. Kalau tak ingat juga, bacalah tasbih tu. Okey, lepas tu nanti kejap saya tengok balik. Ada dalam buku sebenarnya. Tapi saya tak ingat. Kejap ada satu. Kejap ada perhatian sikit pada ayat-ayat ni tadi. Ayat-ayat sujud ni. Yang mana ulama dah menggariskanlah, maknanya ada perkara-perkara yang kita kena jaga, yang kita kena beri perhatian bagi setiap kita yang nak melakukan sujud tilawah ni. Yang pertama, wajib bagi kita kalau bersolat berjemaah, wajib bagi setiap makmum ni ikut setiap perbuatan imam. Sama ada dia lakukan sujud ataupun dia tinggalkan sujud tersebut. Kadang-kadang maknanya adalah imam yang mungkin dia tak ingat nak buat sujud tilawah, dia tak buat. So tak buat. Kita jangan buat sendiri. Sebab kita dah mengikut imam tak buat, kita tak payah buat. Kalau imam buat, kita tak buat pun tak boleh juga. Kalau tidak, maknanya batal solat.
Tahu kan? Saya ingat sekali saya terkenal di Mekah. Samalah. Saya pun sama. Sama dengan ramai. Sebab kita tak faham kadang-kadang dia dah cakap sebelum nak solat lagi. Ataupun kita nak kena tahu Khamis malam Jumaat ke hari Jumaat pagi ke mesti dia akan solat dengan baca surah sajadah. Jadi kita nak kena alert benda tu. Sampai je surah sajadah yang 15, bila dia kata Allahu Akbar tu maknanya bukan dia berhenti kat situ, dia sujud terus. Dia tak rukuk, dia sujud. Kalau takut macam salah kan, kita masalahnya bila kat Mekah ni kita jauh daripada tempat imam, tak nampak. Tak nampak. Kan, jadi kita nampak orang depan kita semua sujud. Jadi memang itu kita dah tahu dah tu sujud. Orang lain duk sujud, awak duk rukuk. Lepas tu dah rukuk satu hal, dah rukuk, alamak pandang kiri, pandang kanan. Batal lah solat. Tak jelik. Betul ke tak aku solat? Saya ingat lagi first time saya pergi Mekah masa tu. Rozi pun sama, first time pergi Mekah. Umur 18, lepas SPM saya pergi. Bayangkan, dah lah awak tak tahu apa-apa tu kota kanting seorang kan. Ya Rabbi, kena solat balik. Tak tahu kan. Kalau first time dia sebab hari Jumaat kan. Hari Jumaat. Lepas tu kita terlupa kan, kita dah biasa terlupa. So kita dah tahu lah. Tadi Cik sujud dah Cik? Sujud dah. Allah. Lupa. Ada tu surah-surah. Dia kata buat balik. Allahu Akbar. Dah semayang lagi sekali ya. Semayang sekali lagi. Itulah dia. Aduh. Tapi dia orang tak kunut, kita pula nak kunut. Itulah dia. Itu masalahnya. Boleh, kita ada short kunut tu boleh. Kita tak ada apa ustaz ada ajar Allahumma ufirli ya ghafur, lepas tu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu yang pendek. Itu yang pendek sekali. Kalau masa dekat Mekah kita pakai macam tu je. Baca tu je lah. Allahumma ufirli ya ghafur wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Lagi senang yang tu. Tapi kita tak boleh angkat tangan tinggi. Nanti berlainan dengan imam pula. Tak sama. Tak sama. Tapi boleh baca perlahan ni. Okay, ada saya jumpa ni kat sini nota saya sikit. Dia tulis tidak diharuskan sujud dalam solat pada ayat yang terdapat dalam surah Sad kerana ianya dikira sebagai sujud syukur bagi mazhab Syafi'i. Jadi tidak diharuskan untuk sujud. Jadi surah Sad jangan sujud. Tanda tu sama. Takut nanti kita sujud kan. Sebab tu dia catatkan. Saya catatkan kat sini ni nota ni. Okey, kena tulis tu penting. Tidak diharuskan sujud dalam solat pada ayat yang terdapat dalam surah Sad tadi. Kerana ianya dikira sebagai sujud syukur bagi mazhab Syafi'i. Okey. Okey. Jadi jika macam mana? Jadi kalau seseorang tu dia sujud dan dia tahu hukumnya, maka batal solat dia. Tidak kira sebagai sujud tilawah dia. Tidak. Dia tidak sujud. Tapi kalau dia sujud dalam keadaan dia jahil, maksudnya dia tak tahu pun yang itu adalah sujud syukur. Dia rasa macam nampak tanda ni sujud tilawah, dia pun sujud. Ataupun dia terlupa ke yang dia ni sedang solat, maka dia tak batal lah solat dia kan. Jadi dia boleh disunatkan untuk sujud sahwi. Macam tu. Ini pendapat yang lebih tepat lah. Imam Syafi'i dikira sujud syukur sujud syukur, betul. Sebab dia kisah dia tu lah ya. Kisah Nabi Daud apa nas? Ya. Kisah Nabi Daud. Untuk dia bertaubat dan dia mensyukuri apa tu kan. Jadi dia tidak haruskan sujud kat sini. Kalau dia tak tahu dan dia buat juga tak apa. Satu lagi kat sini saya tak ingat apa benda yang saya catat dah berapa lama ni. So kita baca apa Ustazah masa tu? Tak payah sujud lah. Tak maksud kat lah. Okey, kita tak payah bersujud, kita tak perlu ganti dia dengan tasbih. Tak ada. Sebab dia kira syukur je ya. Betul. Tapi kita tengok masjid, kita terus baca je. Itulah. Kena tahu juga benda tu kan. Ada satu lagi nota ni, apabila seseorang membaca ayat sajadah dalam solat dengan niat. Okey. Apabila seseorang membaca ayat sajadah dalam solat dengan niat untuk sujud, lalu dia pun sujud, maka batal lah solatnya. Apa benda yang saya buat ni? Maknanya memang dia berniat untuk dia. Kalau dia dah niat, dia berimam. Dia tak boleh lah. Ya, betul-betul. Itu tak boleh lah. So nanti batal lah dia punya apa? Dia punya solat dia.
kecuali solat subuh pada hari Jumaat kerana ianya adalah satu amalan yang disunatkan. Itulah yang dibawa oleh imam-imam selalunya kan, solat subuh hari Jumaat. Itu adalah satu amalan yang disunatkan. Ini maksudnya yang dikata kalau dia baca ayat sejadah dalam solat, lepas tu dengan niat tu dan untuk sujud lalu dia sujud maka batal solat tu, maknanya selain daripada hari Jumaat yang dikata amalan yang disunatkan tu. Maknanya sebab benda tu benda sunat kan. Jadi kita dah duk fikir macam benda tu satu kewajipan. Jadi batal lah solatnya. Jadi kalau pada hari Jumaat tu memang kita dah jadi satu kebiasaan kan. Tapi kalau kat Malaysia ni jadi kebiasaan ke? Tengok surah dia baca lah. Tapi selalunya dia tengok pada imam tak kalau hari Jumaat. Tengok pada imam. Tapi ada sekali tu rasanya imam tak sujud syukur. Lupa. Sujud tilawah. Lupa kot. Kalau lupa kita kena ikut imam. Jangan kita tinggal. Maknanya kalau macam contoh imam dia tak buat sujud tilawah tapi kita terbuat juga, maka batal solat. Dia bukan ada sekali tu. Bukan. Imam baca surah lain tapi imam baca surah lain tapi sebab dah kebiasaannya hari Jumaat kita dah biasa kan imam baca surah sajadah. Pada hari itu imam baca surah lain, ada jemaah pergi sujud. Pergi sujud. Kita kena buat lain lah. Jadi batal. Dia bukan dikira mufarakah tau. Dia bukan keluar daripada imam tu dan dia boleh solat dengan niat sendiri. Tidak, tapi dia batal terus. Batal. Ya. Sebab surah lain. Sebab agaknya dalam kepala dah set hari ni Jumaat baca surah sajadah. Betul. Jemaah tu begitu lepas tu kat cakap lah hari ni bukan surah sajadah. Yalah betul. Allah Akbar. Tak apalah. Kadang-kadang mana? Kadang-kadang kita dah fokus tu kan. Betul. Sebab kita, yelah ilmu ni kadang-kadang macam kadang kita lupa sebab kita nak mengamalkan tu bukan amal selalu kan. Ya. Tak teringat. Betul. Okey, habis untuk perkongsian. So hari ni yang sajalah saya kongsikan tentang bacaan sujud tu. Nanti kita akan bertemu di bulan Ramadan ni dengan bertadarus. InsyaAllah nanti jadualnya macam yang dah diberi tu Kak Sum. Cuma saya hari tu tukar handphone. Jadi habis. Grup tu akan berubah. Dah ramai pula. Dah ada 40 orang. Jadi jadi 4 grup. WhatsApp saya ni ada yang hilang mesej, nanti minta hantar balik boleh Kak Sum jadual. Itu ada seorang yang anak murid saya tu dia tak ada grup. Arba'ina. Dia kata Ustazah, ada tak Ustazah punya grup-grup? Saya banyak grup, nak masuk grup mana satu? Cakap je saya kata. Dia nak join kan, kesian pula. Tadi kita orang katam dekat Masjid Tabung Haji Kelana Jaya. Tu dia. Dia macam ni, Tabung Haji punya AJK, MAM 3 orang. Dia bagi-bagi kan? Tak ada, Ibu Kia yang organize. PVRTM, Pertiwi, atau kumpulan Peterahan. Ini katam apa? Katam sebelum Ramadan lah. Katam Quran, lepas tu dipanggil. Saya tak ada join dia punya tadarus, tapi dia suruh baca katam sebab ada yang tak datang kan. Kita 3 orang, dia memang dipanggil lah. Lepas tu dia punya pembimbing Husna. Ustazah Husna? Ya. Dia ada update dekat dalam ni. Ada update. Saya Ustazah Husna kata, ni yang bonda Kasum tu ya. Minun. Jumpa kat sana. Rezeki. Sejak saya introduce Ibu Kia minta nombor dia, Ibu Kia selalu suruh dia join Ibu Kia punya grup. Ya, sebabnya saya ni tak sempat. Ibu Kia tu minta tolong juga macam-macam. Program saya tak sempat. Minta maaf lah banyak-banyak. Bukan tak sudi. Yalah. Faham Ustazah. Tapi memang saya punya orang kata prioriti saya dekat USJ lah dulu. Baru yang lain. Alhamdulillah. Ustazah Husna pun, Ustazah Uyun pun kata okey. Dah jadi. Tahun ni dia kata dia akan bagi prioriti kan. Tahun ni banyak
Itulah, tak apalah, mana-mana pun saya tak kisah. Sebenarnya nanti kalau masjid lain tak dapat, ada guru-guru lain juga yang dapat bantu tu. InsyaAllah ramai. Alhamdulillah, kita semenjak kita buat Yasin ni, kita ramai kita dapat guru-guru baru. Bagus juga sebenarnya, boleh bergilir-gilir. Kadang tak tentu Sabtu Ahad tu kan dapat kita komit setiap minggu, payah. Susah nak cakap kan. Ustazah ni, Ustazah Suhaiza balik pada umrah, dia karantin, positif. dalam karantin kena COVID. Itulah dia. Itulah. Okeylah. So insya-Allah nanti kita jumpa. Kita jumpa terus pada bulan Ramadan nantilah kan tadarus? Ya, insya-Allah. Semalam saya tak ada, saya pergi wedding tu last sekali. Itulah, minta maaf lah Kak So, banyak-banyak ni dah semalam dah kita dah jumpa dalam grup Yasin, ni grup kita pula, grup kecil kan. Ambil kesempatan jugalah selamat, saya ucapkan selamat berpuasa. Saya doakan mudah-mudahan semua sihat, dapat kita jalani ibadah puasa, dapat kita buat segala macam ibadah lah bulan Ramadan ni dengan lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Minta Allah bagi kita kekuatan je lah untuk menyampaikan sampai ke penghujung bulan Ramadan nanti insya-Allah. Tapi bagus tak idea yang macam apa ni kerjasama dengan Tabung Haji Pilihan Jaya tau. Maknanya dia inter-masjid tau, antara masjid. Antar-masjid. Masjid dia, Bagus. kita pun tak pernah dengan dorang. Yelah, tak campur kan. Okey. Sampai Ustazah. Okey, kita habiskan dulu. Betul lah. Okey. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Terima kasih Ustazah.